Saya cuba. Apa tadi jenis soalan? Bukan azam-azam yang patut diutamakan oleh seorang muslim. Azam, Sebenarnya azam kita ni nak menjadi seorang mukmin yang hakiki. Itu dia. Azam kita jadi seorang mukmin yang hakiki. Seperti mana yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Awak ni semua ini semua termasuk saya, sebaik-baik umat yang Allah telah keluarkan daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah sebaik-baik umat. Kerja kita apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan semangat. Ta'muruna bil ma'ruf. Kerja awak semua mengajak orang kepada kebaikan. Itulah dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan larang orang semua daripada melakukan kemungkaran. Saya nak awak besok balik naik MRT bawa jarum dengan benar. Orang duduk dengan kain koyak gini. Subhanallah. Itu dah berlaku atas murid saya pegas. Tapi dia tak dek. Dia naik bas. Sekali dia duduk kat belakang bas. Ada lelaki, perempuan, budak-budak sekolah. Perempuan lepas tu duduk tak senonoh. Maksud dia naiklah, memalukan. Jadi ini ni terus dia berdiri. Kau boleh duduk betul-betul lah. Makna dia iman tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah sebenarnya kita kena jadi. Kerana apa? Kita adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat-umat terdahulu. Okay? Jadi itu yang sepatutnya cita-cita awak letakkan. Boleh mengubahkan, boleh melarang. Okay? First kali kita nak ubah, nak larang diri kita sendiri. Okay? Kalau kita tidak boleh ubah diri kita, kita tak boleh jadikan kita ni seorang mukmin hakiki. Kita tak boleh ubah dengan orang lain. Kita tak boleh jadi pendana. Kita nak jadikan kita iman ni dalam benda dalam ni. Apabila saya cakap terus kena dekat dengan jiwa. Siapa kita tak ada power. Power tadi mesti ada bangun malam. Itu adalah azam kita, bangun malam. Untuk tahun depan, tak. Start sekarang. Bangun malam, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak ada apa problem pun, awak bangun malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu cerita. Boleh saya cerita? Boleh. Rasa lagi banyak Ustaz ke Ustaz dia belum datang ke? Saya ada satu cerita. Cerita ni berlaku ke atas orang yang cerita dengan saya. Orang tu berlaku ke atas dia, dia cerita dengan saya. Okay. Dia pelajar universiti. Dia orang miskin. Okay. Dia pergi universiti, dia belajar tentang agama. Universiti agama. Lepas tu tak ada duit nak bayar. Dah tahun kedua. Saya dah cerita lah, ada murid-murid saya ataupun pelajar saya dah dengar ni cerita Tapi ada banyak yang belum dengar. Okay. Jadi dia tahun 2. Jadi office panggil dia, wahai Mat, mari sini. Mat dia. Tak tahu lah nama dia. Tak tahu lah nama dia. Ahmad, mari. Ahmad sini.
awak kalau tak bayar duit iuran awak untuk ni, besok dia kasi last awak berhenti. Okay. Jadi dia pun memang orang miskin, tak ada duit. Dia pun balik, besok dia balik malam, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dia minta, buka tilam ada duit dia. Tak ada, bawa bantal pun tak ada duit. Besok pagi dia bangun, dia mandi semua macam biasa Terus dia pergi ke office. Sebelum masuk kelas, dia pergi ke office. Tengah jalan tuju ke office tadi, ada orang tahan dia. Stop! Awak belajar? Ya, saya belajar. Orang tu kasih dia envelope, ni zakat. Kasih dia envelope, ni zakat. Dia pun jalan terus pergi ke office. Dia bilang, aku ada ni je, kalau nak buang aku, buang. Lalu cukup, ambil. Ada orang tu buka, kira cukup untuk dia belajar 1 tahun. Siapa orang yang tahan dia? Orang kenal? Orang kenal? Orang kenal? Orang kenal? Dia sendiri tak kenal siapa orang tersebut. Nampak? Allah akan tolong apabila kita minta kepada dia. Seorang pedai mesti jiwa dia bersih, selalu lillahi ta'ala. Kita mesti cahaya macam ni. Allah adalah cahaya. Kalau kita kotor, macam mana cahaya itu nak masuk? Bersih. Seperti Ustazah Rohana cakap, hasad dengki semua buang. Kita kena jadi orang yang bersih. Azam pertama iaitu apa dia? Tadi apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebelum itu kita kena tiap-tiap malam sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, apa saja awak nak, awak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kalau minta dengan saya, tiap-tiap hari awak minta saya boring. Saya tak layan awak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau awak minta dia apa saja je, insya-Allah Allah beri benda yang baik-baik saja. Kita minta. Okay. Seterusnya dengan itu, jadilah seorang mukmin yang hakiki. Nak menjadi seorang mukmin hakiki, pendakwah yang hakiki, selanjutnya kena habiskan pergas. Itu kalau siapa yang saya ajar kat kelas saya, saya cakap belajar kena habiskan pergas. Pergas ada berbagai-bagai pelajaran. Di antaranya dia ada uslub dakwah. Cara macam mana kita nak berdakwah. Dia kasih awak mikrofon je tu, awak boleh cakap berdakwah. Tengok dia kasih saya itu. Ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini makna dia uslub dakwah. Kita kena terus, dan kita kena ada ilmu Islam. Ilmu tentang Islam. Wajib kita kena mempelajari pelajaran Islam. Apabila kita tak belajar tentang Islam, kita akan jadi orang yang paling rugi sekali. Okay. Tadi ada orang soal saya, dia puasa, okay, dia kerja apa? Selam. Okay. Dia bilang batal tak puasa. Kawan dia cakap tak batal. Saya bilang dia ajak kawan dia pergi pergas, belajar. Jadi kita tahu batal ke tak batal. Kita tak belajar, kita akan sebut suka hati. Apabila kita belajar, kita akan tahu kat mana Islam tu.
Orang selalu cakap Islam tu mudah. Tak. Awak kena belajar baru awak tahu. Kalau tak belajar awak tahu mudah. Mudah tu macam mana? Tak tahu. Bila kita belajar baru kita tahu. Okay? Dan seterusnya azam awak first kali apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua apa? Jadi apa? Mukmin yang hakiki. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu Islam. Sebenarnya kalau awak belajar Islam, kalau awak belajar tamadun Islam, saya ajar tamadun Islam. Tamadun Islam adalah pelajaran yang paling best sekali. Tapi podcast dah potong Jadi tamadun Islam. Okay. Dia ada satu subjek tentang pendidikan. Asal ilmu adalah satu. Dia tak ada ilmu duniawi, tak ada ilmu ukhrawi. Dia semua adalah satu. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Siapa yang membezakan ni semua? Dia adalah musuh Islam yang membezakan. Nak tahu selanjutnya? Belajar. Saya kasi awak semangat. Semangat untuk terus belajar di podcast. Okay. Jadi apabila kita semangat tadi, azam kita jadi seorang mukmin, jadi seorang yang betul-betul mukmin hakiki. Dan seterusnya, jadilah anak yang soleh. Best jadi anak soleh. Saya salah satu daripadanya. Bapa saya awak tu cakap tadi saya siapa komplit. Saya anak soleh. Jadi anak soleh. Anak soleh ni best. Betul. Saya nak bawa satu cerita. Nak dengar cerita? Saya suka cerita-cerita. Kalau saya, siapa yang belajar dengan saya, dia punya pelajaran dia sikit tu. Saya bawa dia jalan-jalan, pusing-pusing, makan angin semua, baru jalan. Kadang-kadang saya pun terlupa dekat mana tu. Pernah dengar Ammar bin Yasir? Pernah dengar Sumayyah? Pernah dengar Syahruddin bin Mu'azzam? Pernah dengar Ammar? Pernah dengar Yasir? Pernah dengar Sumayyah? Siapa ni tiga orang ni semua? Anak beranak satu family. Okay? Family yang tiga-tiga telah memeluk Islam. Okay? Asal usul mereka, diorang adalah hamba. Okay? Jadi apabila Rasulullah SAW memberi izin kepada orang-orang Mekah untuk berhijrah ke Madinah, dan apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, keluarga Ammar bin Yasir pun nak ikut hijrah. Boleh saya duduk? Jadi berapa banyak? Kita kasih cak besar setengah jam lagi tak? Setengah jam. Confirm dia datang Macam tak jawab, rasanya tak tahu. Apa, saya teruskan lah. Tapi saya balik, hari ni saya kena balik. Saya sorry lah, tak tidur sama-sama. Saya dah jadi orang. Sebenarnya cerita dia, saya sebenarnya tak ada hari ni, tak ada kat Singapore. Tetapi pasal semalam gembira sangat, saya balik semalam. Saya semalam malam saya balik. Lepas tu saya SMS dengan Mufti Suraya. Saya bilang saya nak datang boleh tak? Pasal apa? Mufti Roslina 2 minggu lepas dia SMS, dia suruh saya pergi ceramah. Jadi saya bilang saya tak boleh lah. Saya rasa saya tak ada kat Singapore. Tapi Alhamdulillah boleh jadi Allah dah tuliskan tetap saya kena cakap. Itu tak tahu.
kita boleh rancang je, tapi Allah yang menentukan. Itulah qada dan qadar. Indahnya. Bila kita mempelajari tentang Islam, kita akan hidup dengan tenang, aman, damai. Kita tak naik flat tingkat 20, kita tak akan terjun. Tak. Kita ada iman. Apabila putus tunang ke, putus mata air ke, cinta tak tepuk sebelah tangan ke, kan? Kita tidak akan buat benda-benda yang tak senonoh. Kerana apa? Kita ada Allah. Minta kepada Allah. Apa saja awak nak, awak minta. Ya Allah, saya hantaran 10,000 sekarang. Hantaran 10,000 tak cukup ni, ya Allah. Nanti government kasih 10,000. Boleh jadi. Zaman Umar bin Abdul Aziz, baca sejarah ni, cerita tadi Ammar bin Yasir, stop dulu. Apa? Umar bin Abdul Aziz, apabila Baitul Mal tak boleh tutup, dah harta dah banyak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dah apa? Pergi cari remaja-remaja yang belum kahwin, kasih dia kahwin pakai duit Baitul Mal. Jadi Singapura dah terlalu banyak duit, kan? Dan dia pun tak nak orang tak kahwin, dia kasih duit semua untuk kahwin. Boleh jadi. Kita balik cerita Ammar bin Yasir. Cerita best. Siapkan tisu. Nak nangis ni. Siapkan tisu. Bisa saya dah cerita ni, makcik-pakcik tu nangis. Pasal apa? Pasal tahu saya ni anak yang soleh. Nak kasi orang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Ammar bin Yasir apabila Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Nanti tak nampak saya juga. Nanti semua tidur ni. Apa ni cerita dia? Apabila Rasulullah SAW mengizinkan semua orang berhijrah ke Madinah, maka Ammar bin Yasir serta keluarga dia, iaitu Sumayyah pun siap-siap sembunyi-sembunyi untuk berhijrah ke Madinah. Apabila tengah jalan sembunyi-sembunyi ini, ditangkap mereka ni oleh orang-orang Quraisy. Apabila ditangkap oleh orang-orang Quraisy kepada keluarga Ammar bin Yasir ni, ditangkap. Lepas tu dia bilang, kau nak pergi mana? Aku nak jalan-jalan. Tak ada, kau nak hijrah. Jadi diorang tangkap Ammar bin Yasir dan disiksa. Diikat Sumayyah satu pokok, Yasir satu pokok, Ammar satu pokok. Okey? Jadi diorang siksa. Dan apabila diorang siksa, diorang bilang apa? Semata-mata untuk mengeluarkan mereka ni daripada ajaran Islam, mensyirikkan Allah. Okey, dah siksa semua, tetap diorang beriman kepada Allah. Lalu orang yang siksa ni, saya lupa nama dia. Dia pergi ke Ammar. Ammar siapa? Anak. Yasir, bapa. Sumayyah, mak. Dia pergi ke Ammar. Cakap, wahai Ammar, kau tengok mak kau kat sana tu. Okay. Kalau kau keluar daripada Islam, aku selamatkan mak kau. Bebas mak kau, bapa kau dan kau. Kau keluar daripada Islam. Sekali Ammar tengok mak dia, dia dah apa? Aku tak nak keluar daripada Islam. Ada cerita yang mengatakan diorang potong perut mak dia. Nampak Ammar nampak potong. Ada yang dia bilang dicucuk.
keluar kat sini rumah. Dia nampak. Lepas tu dia datang lagi sekali. Ya Ammar, kau tengok, kita bunuh mak kau macam mana? Lepas tu dia bilang bapak, tengok bapak kau, kalau kau keluar daripada Islam, bapak kau selamat. Umar tengok, dia bilang tak nak. Apa dia buat? Dia potong bapak dia. Mati. Mak dia mati, bapak dia mati, dan dia tengok. Okay. Apabila dia datang lagi sekali ke Ammar, terus kisah dia, wahai Ammar, kau keluar daripada Islam, kau akan selamat. Kalau kau tak keluar daripada Islam, dia bilang apa? Aku keluar daripada Islam. Cepat-cepat kena cakap. Pengecut ni Ammar. Ya. Bila lepas dia nak dibunuh, dia cakap cepat-cepat dia nak keluar daripada Islam. Dia walaupun tidak goldfish. Apa? Fish and fish. Mementingkan diri sendiri ya. Terus belajar dengan apa lah. Dia mementingkan diri sendiri. Okay. Kalau kita cakap sekarang ni, dia adalah anak apa? Orang pergi belajar. Mana dia kurang ajar. Kalau dia cakap siang-siang mak dia terselamat, bapak dia terselamat. Tetapi untuk diri dia baru dia cakap apa? Dia keluar daripada Islam. Lalu diorang pun lepaskan dia. Apabila diorang lepaskan dia, dia terus lari sepanjang lari terus ke Madinah jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah mensyirikkan Islam. Aku murtad. Aku telah murtad, ya Rasulullah. Aku telah makan kuih makmur dan kuih tak. Jadi awak tak ngantuk lah kan. Murtad. Okay. Apabila Rasulullah berkata, asal? Dia bilang, aku telah mensyirikkan Allah dan juga Rasul. Rasulullah tanya dia, adakah kau cakap dekat mulut ke? Ataupun dalam hati? Dia bilang, tak. Aku cuma cakap di mulut sahaja. Aku tak cakap di dalam hati. Rasulullah bilang, kau masih Muslim. Kau masih mu'min. Okay. Lepas tu, keluarlah Ammar. Ammar kan? Keluar. Lalu semua sahabat pun cakap, tengok dia geram sangat. Sampai dia makan biskut, dia cakap. Oh, geram dengan Ammar dia tak dekat siang-siang Selamat mak bapak dia. Jadi apabila dia keluar, semua sahabat pun berkumpul. Tanya Ammar, apa cerita ni? Ammar pun cerita lah, tadi aku nak berhijrah, kena tangkap. Seterusnya mak aku mati. Okay, dia cerita daripada mula. Jadi diorang tanya dia, ya Ammar, kenapa tidak mula-mula kau cakap kau keluar daripada Islam, mak kau terselamat? Ammar bilang apa? Ketika aku tengok mak aku, tengok bapak aku, tengok mak aku, kalaulah mak aku ni hijrah, okay, lepas tu hijrah, dia nak pergi perang, nak mati syahid, tentu Rasulullah tak kasih dia. Dan aku telah berikan dia syahid. Nah, dia kasih mak dia syahid. Okay. Lepas tu dia tanya, kenapa bapak engkau pula kau tak cakap? Bapak kau lepas. Dia bilang, bapak aku dah tua. Kalaulah
ketika Nabi mengajak pergi perang, kalau dia nak ikut, confirm dia tak, Nabi tak akan beri. Tapi aku dah kasih dia syahid. Ya. Macam inilah anak yang kita nak ada. Anak yang soleh telah menjaminkan mak bapak dia syahid surga. Syahid surga terus tak ada kredit lagi, cek semua tak ada, confirm kan. Inilah yang kita nak jadikan anak kita ataupun diri kita anak yang soleh, yang telah memberi mak bapak kita confirm masuk syurga. Adakah kita macam itu sekarang ni? Agak-agak awak semua dekat anak yang soleh, ataupun awak dah ada anak yang soleh? Itu matlamat kita untuk berapa? 2013 azam kita, anak yang soleh. Dan seterusnya, diorang tanya, ya Ammar, kenapa ketika engkau tu diorang nak bunuh, kau tak nak? Maknanya dia keluar kan dari Islam. Dia bilang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan pemuda seperti aku ini untuk memperjuangkan Islam. Jadi awak ni semua adalah da'i, pemuda dan pemudi yang besok nanti keluar bawa jarum, bawa benang, bawa kain lah. Sekarang kena bawa kain spek. Awak semua jadi pendaki yang betul-betul memperjuangkan Islam. First sekali kita nak tanya, kenapa Ammar boleh betul-betul cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi bilang apa? 3 perkara kalau awak ada, awak akan merasakan kemanisan iman. Yang pertama apa dia? Dia telah meletakkan Allah dan juga Rasul yang paling dia cinta. Awak kena letakkan yang paling awak cinta adalah Allah dan juga Rasul. Macam mana kita nak cintakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena pergi pergas, belajar akidah. Saya ajaran di kelas ini. Bila kita tahu setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita, dan seterusnya, cinta kepada Rasulullah. Macam mana kita nak cinta kepada Rasul? Sepatutnya Ustaz Nazaruddin ceritakan. Kita kena belajar memahami tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Apabila kita belajar tentang kehidupan Rasulullah SAW, kita akan mencintainya. Saya ada isteri. Saya cintakan isteri saya. First sekali, macam mana saya boleh cintakan dia? Saya tengok dia punya family dia. Maknanya dia, saya belajar sejarah kehidupan dia, kenal dia. Macam itulah. Kalau kita nak cinta Rasulullah SAW, kita baca sejarah kehidupan Rasulullah. Apabila awak baca buku yang pergas saja tu, apa nama dia? Kehidupan, riwayat hidup. Riwayat hidup Rasulullah SAW. Saya pernah ajar buku tu. Awak balik, awak baca, buku dia tebal. Awak balik, awak baca betul-betul, awak akan nangis. Betul dia. Awak akan nangis. Macam mana Rasulullah SAW memperjuangkan? Bagaimana Rasulullah berdakwah? Untuk siapa? Untuk kita semua. Itu.
Jadi apabila kita mempelajari tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa kita akan jadi orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Okey, itu nombor satu. Nombor dua apa dia? Apa dia? Apa? Setelah kan? Oh, dia cinta orang lain. Betul. Kerana Allah. Okey? Mana dia berjumpa dengan dia cinta dan juga berpisah kerana Allah. Awak datang ke sini, okey, kerana Allah, dan besok kita pun berpisah kerana Allah. Okay? Jadi itulah saya sayang awak ni, cintakan kepada awak ni kerana Allah. Lepas tu berpisah kerana Allah. Dan yang ketiga iaitu apa dia? Kita tidak nak jadi orang kufur, kafir. Seperti mana kita tak nak dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi ini tiga-tiga ni kalau awak ada, awak akan rasakan kemanisan iman. Sebab tu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul disangkutkan dengan iman. Kenapa disangkutkan dengan iman? Kerana kalau tidak ada itu, tidak ada iman. Okay? Kerana dia iman penting. Sebab tu kita tidak boleh melupakan Allah dan juga Rasul. Kerana dia adalah iman, rukun iman. Boleh? Tak nangis pun. Tak nangis lah. Ya, ada apa? Saya tak cakap apa lagi dah hilang ke? Boleh? Ada apa-apa nak? Apa-apa nak tanya? Tanya. Oh, boleh tanya saya. Sampai pukul apa? Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya saya. Ada laptop? Ada laptop? Ada Ustaz? Baik, tuan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lampu sikit berarti. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan ketika itu baginda tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar dan yang lainnya. Lalu kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya." Para sahabat terdiam tunggu. Bertanya, siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata,
Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasul? Bayangkan tuan-tuan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia. Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya, mengapa kau menangis ya Rasulullah? Lalu bayangkan Baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata, wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Mereka lah umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah suruh kita solat, Allah solat. Allah suruh awak puasa, Allah puasa. Allah suruh awak pergi haji, Allah pergi haji. Tak. Tetapi ketika Allah suruh selawat ke atas Nabi, Innallaha, sesungguhnya Allah dan juga malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah dengan malaikat selawat ke atas Nabi. Baru dia suruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atas Nabi. Makna dia bukan sembarang makhluk. Dia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Jadi cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita salah satu dari mereka yang dapat syafaat daripada Allah dan cepetan. Yang dapat syafaat daripada Allah, yang akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW, itu 1/3 umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ya Allah, jadikanlah kami ini semua daripada mereka yang masuk jadi tanpa perhitungan. Padang mahsyar adalah satu padang yang paling dahsyat. Nak tahu? Saya akan tahu. Dahsyat sekali. Semua orang tak sanggup nak tunggu.
kecuali mereka yang 7 golongan yang dapat payung Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu? Dah tahu lah jawapannya. Jawapan lagi? Suami yang soleh, apabila dia pergi pergas, dia belajar, okay, saya kasi habis, dia bunyi-bunyi lah, kasi habis, ada apa-apa kasi dia. Okay. Tak apa, teruskan boleh. Suami yang soleh, apabila dia pergi pergas, okay, dia ada lampu yang dia akan sulur jauh. Bateri dia kuat. Apabila dia charge waktu malam, itu apa? Tahajud. Jiwa dia kuat. Apabila dia suami yang soleh, dia jalani ku anfusakum, dia akan selamatkan diri dia dulu. Pasal dia first. Okay, dia jalani dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ahli, keluarga kamu yang dekat belakang, daripada api neraka. Tapi kalau dia ada lampu tadi, bateri made in China, dia explore berapa minit sulur, dia tak nampak dia masuk longkang, jatuh, anak-anak dia semua jatuh masuk longkang. Tetapi kalau dia punya bateri low juga, isteri dia pun pergi pergas, soleha, dia ada torchlight lagi kat belakang. Bapa, oi! Wake up! Pukul 3, wake up! Kita sembahyang tahajud. Torchlight. Dia ingatkan. Jadi dia anak, shoot, shoot. Dia ada torchlight. Bapa dia torchlight tak kuat, isteri akan kasih kuat. So, perlu ada isteri dan suami, dua-dua soleh dan soleh. Okay. Di antaranya kita nak charge bateri suami isteri ni, saya kasih satu tip. Siapa yang dah berumah tangga dia boleh buat. Rumah tangga kena sensor. Setiap pagi, nanti awak semua nak berumah tangga, saya kasih satu. Setiap pagi suami nak pergi kerja, peluk dia 10 second. Peluk. Okay? Peluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 dia tak boleh. Dia punya current dah kuat sangat. Dia nak pergi kerja. Betul saya cakap. Yes. Isteri mesti peluk suami tiap-tiap pagi. Dia nak pergi kerja dia sedia Power Ranger. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terus lepaskan. Betul. Power ke peluk. Awak pernah peluk isteri awak? Pernah peluk anak awak? Anak lelaki? Anak perempuan awak pernah peluk? Awak? Betul. Nak cerita pasal peluk? Saya cerita. Apabila wahyu yang pertama turun, Jibril suruh Nabi baca, Nabi apa? Aku tak tahu baca. Maknanya dia, Nabi takut tengok Jibril hakiki, yang betul-betul Jibril. Okay. Last kali Jibril peluk dia. Untuk apa? Beri dia confident. Peluk ni dia adalah salah satu cara untuk kita beri confident. Anak kita tak confident nak masuk peksa apa whatever ke apa-apa ke, kita peluk dia, kasi dia confident. Saya bersama dengan awak. Suami saya nak pergi kerja,
dia tak confident. Peluk dia, kasih dia. Isteri nak pergi kerja, suami tak pergi kerja. Dia sudah confident. Betul. Sebenarnya ilmu jiwa, kalau awak belajar ilmu jiwa ke ilmu didik ke, semua datang daripada Rasulullah SAW. Cuma orang Islam dia tak buat kajian. Orang putih yang buat kajian, ini yang dapat. Seras-seras dia taruh nama dia. Seperti mana tadi Ustaz Ali bilang apa? Makan buah dulu, baru makanan. Kita makan dulu, last sekali baru makan. Jadi kita tak buat kaji. Jadi diorang buat kaji, diorang taruh nama dia. Jadi buat kaji dah, belajar dan seterusnya. Lepas tu awak buat kajian, awak boleh letak, saya dapat ni daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa nak tanya? Jangan sampai kita kena senantiasa jaga hati kita supaya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat terpancar di dalam hati. Apabila jadi seorang pendahili, dia akan cakap direct, akan kena kepada hati-hati orang-orang ni. Apabila dia kena hati-hati orang-orang ni, serta-merta dia akan terasa. Ya? Okay. Important. Minta kepada Allah. Berkali-kali saya cakap, apa saja masalah, minta kepada Allah. Okay? Dan lagi satu, jangan blokit untuk bersedekah. Ini nak cerita pasal sedekah. Kawan saya dekat Saudi, belajar dekat Saudi, kenyadaran dia nak pergi masjid. Dan dia bawa 10 riyal untuk balik, untuk balik dengan asrama 10 riyal. Jadi dia jalan, ada orang minta sedekah. Dia pun ambil 10 riyal, aku kasih, aku balik jalan kaki. Terima kasih. Lepas tu dia pergi sembahyang, semua dah habis, nak balik, keluar ada orang pekik nama dia. Hello Ahmad. Kan dekat Mekah pakai hello kan. Assalamualaikum Ahmad. Kau buat apa kat sini? Berbual lah. Kau buat apa kat sini? Aku belajar kat sini. Sebab tu dah lama tak jumpa kau. Dia kata belajar ni terus itu salam lagi. Salam teruk lah orang cakap kan. Jalan. Orang cakap berapa dia kasi? 100? 500. Allah akan kasih cashback. Cashback kan? Betul? Harta semua bukan milik kita. Kita pengguna. Awak ingat ni awak punya, kenapa tak bagi dorang? Kita sebagai pengguna. Saya pernah ajar subjek tasawuf Islam. Sekarang bekas dah ajar best kali saya ajar tasawuf Islam. Saya ajak diorang kira duit. Kira duit. Awak punya belanja semua. Saya buat diorang kira semua duit diorang. Apabila diorang kira, duit diorang lebih daripada gaji dia. Dia belanja lebih daripada gaji. Awak punya gaji 1 bulan? Contoh lah saya punya gaji. Action lah. Saya
Saya gaji 1,500. Banyak Alhamdulillah 1,500. Lepas tu saya buat kira-kira semua. Saya belanja 2,500. Mana datang 1,000? Mana datang 1,000? Tahu nak tahu? Tasawur Islam. Ajar tasawur Islam. Saya buat kira-kira ni, saya ajar tasawur Islami. Yang saya buat kira-kira, orang yang saya kirakan dia tu, dia terus nangis. Gaji dia dengan dia punya pembelanjaan dia terus nangis. Sebab tu saya cakap rezeki ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita kena kuat. Lagi dekat Singapura semua naik, tak ada turun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rezeki. Itu apa? Hujan. Hujan dah naik. Hujan dah naik. Turun. Tahu tak? Hujan turun. Menunjukkan Allah yang Maha Kaya kita ni adalah rezeki. Sekaya-kaya awak ada lebih, kasih orang yang kurang. Awak ada lebih kan? Ini tak cukup bagi saya. Tak bagi saya. Saya itulah. Ada-ada kita kena tolong-menolong antara satu sama lain. Okay? Itu adalah salah satu cara kita nak apa? Berdakwah. Salah satu berdakwah kita kena doakan teman kita. Kita ada kontak. Jadi awak baca maksurat ayat yang apa? Doa yang penghabisan tu, itu adalah doa kontak jiwa-jiwa kita kena bersatu. Okey? Dan ada apa lagi? Tak ada. Cukup, semua dah ngantuk ni. Sabarnya dah, nak saya berbual lagi. Ha? Dah tak ada idea ni. Besok. Ha? Ada apa-apa? Ada apa-apa awak nak tanya pula? Jadi dalam masa satu hari ni awak ada dekat camp ni, okay, awak kena balik nanti besok awak tak boleh lemak. Tidur awak kena kuat. Okey? Kuat. Kalau boleh tiap-tiap minggu suruh pergas ya. Dia pergas dia kan. Pergas buat macam ni. Ataupun sebulan sekali kita buat macam ni. Kita dekat madrasah Junaid kita buat sebulan sekali. Zaman saya sekolah, tiap-tiap minggu kita buat sendiri. Sampaikan masjid dia orang nak ni ambil kunci ni, kau nak masak ke apa sini. Korang buat lah tiap-tiap minggu. Sebab kita tak mampu kadang-kadang buat sendiri. Kita kena ada ramai-ramai baru. Kerana apa? Kita beri semangat kepada antara satu sama lain. Aura, kita punya aura, awak kasih dia kasih masing-masing. Okay? Kita kena tolong-menolong. Sebab tu doa, okay? Kita kena gambarkan muka saudara kita yang kita nak doakan. Itu adalah salah satu daripada. Boleh? Okay. Jadi doakan saya semua jadi jutawan. Betul. Saya ada plan panjang sekali, saya ada plan
Plan saya yang pertama, awak rekod. Sama lah. Saya nak buka rumah orang tua-tua. Saya nak buka rumah orang tua-tua yang Muslim. Okey, bila dia dah sakit ke, dia dah tua ke, dia tak ada duduk mana-mana bawah blok mendam tak ada. Dia nak mendam boleh. Rumah tua, orang tua-tua ni ada mendam. Lepas tu, apabila waktu baca Quran, ramai-ramai kita baca Quran. Okay? Apabila waktu malam tahajud, ramai-ramai kita. Pasal tu orang tua-tua nak dekat habis. Betul? Kalau dia duduk, awak taruh dia dekat rumah, seorang. Lepas tu awak suami isteri pergi kerja, balik rumah tengok dah mati jatuh. Lebih bagus awak hantar rumah tua-tua, orang tua-tua yang saya buat. Macam itu lah saya. Tapi apabila saya tengok tak mampu, duit tak cukup, doakan saya cari orang kaya, jutawan, dan awak semua boleh masuk saya punya rumah. Kita takut apabila kita dah tua, terlentang di atas katil, tak ada orang yang sebelah awak yang cakap asyhadu an la ilaha illallah. Takut. Kita nak ada orang yang senantiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita takut tak ada itu. Tak ada. Alhamdulillah. Kalau saya fikir InsyaAllah kalau saya mampu, saya buat. Kalau saya tak mampu, anak saya ke cucu saya ke siapa, saya dah cakap ni kan, jadi mana dia kita semua lah. Kalau saya tak mampu, awak mampu, awak buat. Komplit 100% Muslim rumah orang tu. Okay? Kalau saya tua, awak dah buat, saya jadi members dia. No problem lah, saya jadi tukang mop pun boleh lah. Kat Singapura tak ada saya kalau InsyaAllah. Ada lagi nak cakap ni? 3-5 minit je saya boleh cakap.